Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Irnisha binti Muhammad Nazri, nombor matrik 2123136. Bersama dengan saya, sahabat-sahabat saya iaitu Muhammad Afif 2129617 dan Nur Fazira 2122536. Kami akan menerangkan berkenaan prinsip-prinsip penulisan yang terdapat pada esei yang bertajuk Budaya Membaca, Tradisi versus Digital. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan sedikit berkenaan prinsip-prinsip penulisan, iaitu prinsip penulisan terbahagi kepada 7, iaitu yang pertama, pemerengganan, penjelasan, kesatuan, kepautan, kerapian, keterbacaan dan kesempurnaan. Seterusnya, untuk bahagian pemerengganan boleh dibahagikan kepada 5, iaitu perenggan pendahuluan, isi, penutup, transisi dan dialog. Dalam sesebuah perenggan mempunyai ayat isi, iaitu ayat yang menjadi tema bagi keseluruhan karangan, manakala ayat topik adalah ayat yang menjadi tema bagi sesebuah perenggan. Selain jenis pendahuluan boleh dibahagikan kepada 2, iaitu jenis pendahuluan fungsional dan corak persembahan. Jenis pendahuluan fungsional boleh dibahagikan kepada 3, iaitu pendahuluan penegasan, pendahuluan peluru dan pendahuluan tidak langsung. Manakala corak persembahan terbahagi kepada 8, iaitu menggunakan kontras keadaan, menggunakan kontras masa, menggunakan analogi, penceritaan, penglibatan pembaca, anekdot, kenyataan luar dugaan serta ungkapan dan falsafah. Berdasarkan penelitian yang saya jalankan berkenaan karangan yang kami hasilkan, saya mendapati bahawa karangan ini menggunakan jenis pendahuluan corak persembahan, iaitu kontras keadaan. Ianya dapat dilihat apabila penulis cuba menerangkan keadaan di mana budaya membaca yang dilakukan menggunakan 2 keadaan atau medium yang berbeza, iaitu secara tradisi dan secara digital. Penulis menjelaskan perbezaan dari aspek keadaan budaya membaca yang diamalkan oleh pembaca secara tradisi maupun digital. Seterusnya, saya berganjak kepada isi yang pertama bagi karangan yang kami hasilkan. Saya dapati bahawa terdapat 3 prinsip penulisan yang diaplikasikan di dalam isi pertama ini, iaitu yang pertama adalah penjelasan. Hal ini demikian kerana penulis menerangkan perenggan dengan jelas dan nyata di mana maklumat yang ingin disampaikan berkenaan budaya membaca berdepan dengan cabaran digital tidak melirik dan mesej dapat disampaikan dengan tepat. Selain itu adalah prinsip kepautan. Hal ini jelas dilihat apabila penulis sering menggunakan penanda wacana seperti selain itu, di samping itu, bagi menunjukkan bahawa hujah-hujah yang ditulis mempunyai saling kaitan dan saling berpaut antara satu sama lain, yang dapat membuatkan penulisan yang dihasilkan oleh penulis tidak tersasar dari fokus. Tambahan pula, prinsip yang ketiga adalah prinsip kerapian urutan didaktif. Hal ini boleh dilihat apabila penulis menyatakan ayat topik di awal perenggan dan disokong dengan elemen-elemen khusus di pertengahan hingga ke akhir perenggan. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya, iaitu saudara Afif. Terima kasih saudari Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif bin Al-Laisna Azhari, nombor matrik 2129617. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan pada ini mengenai isi yang kedua yang berkaitan dengan prinsip penulisan kepautan. Kepautan ini adalah sesebuah perenggan itu dikatakan berpaut apabila ayat-ayat yang dibina di dalamnya bergerak lancar dan orang dapat membacanya dengan mudah dari satu ayat ke satu ayat yang lain. Antara ciri-ciri kepautan dalam sebuah perenggan itu adalah terdapat alat-alat penghubung seperti merujuk kepada rujukan ganti diri,
pengulangan perkataan dan juga penanda transisi. Seperti yang dapat dilihat dalam isi kedua, terdapat pengulangan ayat pengaksesan perpustakaan digital di dua buah tempat. Yang pertama di baris pertama, di mana pengaksesan perpustakaan digital telah merevolusikan cara orang meminjam buku. Dan seterusnya, di baris yang ke-8, dengan adanya pengaksesan perpustakaan digital, pengguna tidak perlu lagi melawat ke perpustakaan secara fizikal. Yang kedua, terdapat penggunaan ganti diri, di mana di baris yang keempat, penggunaan mereka yang merujuk kepada pengguna pengaksesan perpustakaan digital. Yang ketiga ialah penggunaan penanda transisi yang digunakan bagi menghubungkan ayat sebelum dan seterusnya. Seperti yang dapat dilihat di baris yang keempat, penggunaan sebaliknya. Pengguna hanya boleh mencari dan meminjam e-buku atau buku audio dengan beberapa klik di telefon pintar mereka sahaja. Seterusnya, kita beralih pula kepada isi yang ketiga. Setelah kami membuat analisis tentang perenggan isi yang ketiga, kami mendapati bahawa perenggan ini menggunakan prinsip penulisan penjelasan di dalam perenggan tersebut. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam baris pertama, sepanjang sejarah, akhlak masyarakat telah dibentuk dan dipengaruhi oleh buku-buku dan lain-lain bentuk bahan pembacaan yang digunakan oleh manusia. Berdasarkan contoh pada isi yang ketiga, kita dapat lihat bahawa ia dapat memberi makna penulisan idea yang terang, nyata dan dapat difahami dengan mudah oleh para pembaca. Selain itu juga, penjelasan ini dapat dihasilkan dengan melalui ayat-ayat yang tepat dan tidak melerik-lerik. Jadi pembentangan daripada saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada saudari Nur Farira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila binti Khairul Izwan. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan kami dengan membentangkan mengenai prinsip-prinsip penulisan yang telah kami gunakan dalam isi keempat di perenggan kelima. Dalam perenggan ini kami telah menggunakan prinsip penulisan kepautan. Apa yang dimaksudkan dengan kepautan? Sesebuah perenggan itu dikatakan berbau apabila ayat-ayat yang dibina di dalamnya bergerak lancar dan orang dapat membacanya dengan mudah dari satu ayat ke satu ayat yang lain tanpa ruang kosong atau juran fikiran atau idea yang tertinggal dan tidak dikemukakan. Kelemahan kepautan bukan hanya disebabkan kelemahan kesatuan dan susunan, tetapi juga disebabkan kelemahan hubungan melalui penggunaan ayat penghubung. Alat-alat penghubung merujuk kepada rujukan ganti diri, pengulangan perkataan penting dan penanda transisi. Dalam perenggan ini, kita dapat lihat dengan jelas ayat-ayat yang telah kami bina bergerak dengan lancar di antara satu sama lain sehingga menyebabkan pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Kami juga telah menggunakan ayat hubung seperti namun begitu untuk ayat-ayat yang telah kami gunakan untuk memastikan ayat-ayat yang telah kami gunakan saling berhubung dan berkait antara satu sama lain. Selain itu, dalam perenggan kelima ini juga kami telah menggunakan prinsip kerapian, iaitu mengikut urutan didaktif di mana susunan ini bermula daripada ayat topik iaitu kenyataan umum yang mengandungi tahap generalisasi yang tinggi. Ini diikuti oleh ayat atau butiran lain yang lebih khusus sifatnya sebagai penerang, penyokong atau perluasan ayat topik. Dalam sesuatu penghujahan, biasanya kita akan mengemukakan kenyataan hujahan yang merupakan suatu generalisasi dan kemudian kita menyokongnya dengan bukti-bukti yang khusus. Di sini juga kita dapat lihat ayat-ayat yang telah kami gunakan merupakan huraian kesinambungan untuk menjelaskan isi keempat kami dengan lebih lengkap dan kami telah mengutarakan bukti dan contoh yang ada di dalam perenggan ini. Untuk bahagian penutup pula, kami telah menggunakan prinsip penulisan penjelasan. Apa yang dimaksudkan dengan penjelasan? Penjelasan atau kejelasan bermaksud perenggan itu jelas dan dapat memberi makna penulisan idea yang terang dan dapat dipahami dengan mudah. Kejelasan dapat dihasilkan melalui ayat-ayat yang tepat dan tidak meleret-leret. Istilah-istilah yang konkret, tidak kabur dan tidak terlalu umum. Di mana kita dapat lihat dalam perenggan penutup, kami telah menggunakan ayat yang jelas dan nyata untuk memastikan ayat-ayat serta istilah yang ingin disampaikan kepada pembaca tidak kabur dan tidak pula meleret-leret. Seterusnya, kami juga mengaplikasikan prinsip penulisan kesatuan di dalam perenggan kami di mana ianya bermaksud perenggan yang berpusat pada satu fokus
padu dan berkesatuan. Ayat atau fikiran yang melencong atau terkeluar dari fokus akan menjadi unsur gangguan dan menjadikan pembacaan tidak lancar. Penumpuan terhadap tujuan akan dapat mengawasi urutan fikiran supaya tidak tergelincir daripada maksud asal. Oleh sebab sesebuah perenggan memperkembang satu idea topik oleh sesebuah wacana dengan mengemukakan idea tesis, maka di dalamnya tidak harus mengandungi unsur yang dapat menyelewengkan perkembangan itu. Jelaslah di bahagian perenggan penutup kami telah menegaskan serta memfokuskan topik kami dengan lebih jelas untuk mengelakkan ianya tergelincir daripada maksud sebenar yang ingin kami sampaikan. Baiklah, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.